Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, bertemu semula untuk kali ini ya, pembelajaran online untuk tajuk seterusnya. Jadi Ustazah harapkan dan doakan agar semua murid-murid bersedia ya, dalam keadaan baik ya, bersama keluarga. Jadi Ustazah nak ajak murid-murid untuk sambung semula pelajaran kita, yang ini pelajaran tahun 6, yang seterusnya yang ini tajuk faraid ya. Jadi Ustazah harapkan semua murid-murid dapat bersedia dengan buku ya. Kita akan tengok tajuk apa arti faraid, dalil faraid dan hukum faraid ya. Mari kita baca sama-sama apa yang dikatakan faraid ya. Faraid pada bahasa ialah suatu ketetapan, manakala pada syarak ialah suatu ilmu pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia, sama ada meninggalkan wasiat ataupun tidak sebelum kematian, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak ya. Jadi kita perhati semula, faraid pada bahasa ialah suatu ketetapan. Kalau tengok dekat pada syarak, yang dimaksudkan isi penting kat sini ialah suatu ilmu pembahagian harta ya. Jadi cuma perhati betul-betul, faraid ialah pada syarak ialah satu ilmu membahagikan harta seseorang Islam yang telah meninggal dunia, sama ada sebelum orang tu sebelum meninggal dunia dia meninggalkan wasiat ataupun tidak ya, sebelum kematian ya. Ini ialah hukum yang telah ditetapkan oleh syarak ya. Saya ulangi semula, faraid ialah satu ilmu membahagikan harta ya. Okey, kita tengok dalil faraid ya. Kita baca sama-sama dalil faraid dan hukumnya. Okey, dalil faraid. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayain. Wa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma tarak. In kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima ya. Ayat 11 dalam surah An-Nisa ya, dalam surah An-Nisa ya. Kita tengok maksudnya apa yang dikatakan dalil tersebut ya. Maksudnya Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih daripada dua, maka bahagian mereka ialah 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah separuh harta itu. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 daripada harta yang ditinggalkan jika si mati ada anak. Tetapi jika si mati tidak ada anak, sedang yang mewarisinya hanyalah ibu bapanya, maka bahagian ibunya 1/3. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa saudara, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayar hutangnya. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya lebih dekat manfaatnya kepada kamu.
Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey. Sudah ulangi semula ya. Terangkan apa maksud yang dalil tersebut ya. Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu ya, iaitu sebahagian anak lelaki menyamai bahagian 2 orang anak perempuan ya. Apabila si mati meninggalkan harta ya, maksudnya bahagian anak lelaki dengan anak perempuan tu tak sama ya. Bahagian anak lelaki mungkin separuh daripada bahagian 2 anak perempuan ya. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari 2, maksudnya 3, 4 atau 5, maka bahagian mereka itu 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan sekiranya anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya itu ialah separuh dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan bagi ibu bapa si mati pula, tiap-tiap seorang daripada keduanya, yakni ibu dan ayah, 1/6 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati ya. Kalau si mati itu ada anak ya. Kemudian jika si mati tidak ada anak sedangkan dia ada ibu bapa, maka bahagian ibunya 1/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa saudara, maksudnya adik-beradik lelaki, adik-beradik ayah maksudnya, maka bahagian ibunya ialah 1/6 ya. Pembahagian ini ialah sesudah diselesaikan segala hutang ya, hutang piutangnya semuanya ya, dan maka baru diagihkan harta pusakanya ya. Kamu tidak mengetahui siapa di antaranya lebih dekat penetapan kepada kamu. Ini adalah ketetapan daripada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana ya. Itu di antara maksud dalil faraid ya. Okey, kita tengok hukumnya. Hukum faraid ialah wajib ya. Hukum faraid wajib ya. Sistem faraid ialah satu sistem yang sah berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan juga ijma' ulama. Ia sama seperti hukum-hukum solat, hukum zakat, hukum muamalat dan hukum hudud ya. Ia wajib diamalkan dan dilaksanakan serta tidak boleh diubah atau diabaikan kerana ia adalah syariat Allah ya. Jadi saya harapkan ya agar murid-murid semua faham apa yang dikatakan faraid, apa yang dikatakan dalil faraid, apa isi kandungan dalil faraid ya. Kemudian hukum faraid. Jadi Ustazah harapkan semua murid-murid faham, dan Ustazah akhiri PDP kali ini dengan ucapan sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.